Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, hari ni saya nak kongsikan sikit berkenaan dengan skema personal loan ni. Okey. Sekejap. Kita share skrin dulu. Okey, ni skema personal loan ni. Okey. Pertama sekali, kenapa saya nak share ni? Sebab beberapa minggu yang lepas lah, tapi lama lah, banyak kali bukan seorang dua orang, tapi banyak kan. Saya rasa dah berbelas-belas orang yang tanya saya, dia PM saya lah, dia tanya pasal personal loan. Jadi bila ditanya, macam biasalah saya buat sedikit soalan selidik lah, dan dulu buat loan apa, kat mana, bank mana, lepas tu berapa banyak, lepas tu apa lagi, kenapa nak buat loan, lepas tu siapa yang uruskan semua everything kan. Dan bila dia cerita, ada yang belum buat, okey, ada yang belum buat tu okey lagi, tapi ada yang dah buat, tapi disangkut kat mana? Okey, disangkut dekat bukan documentation, tapi disangkut dekat orang yang buat loan tu, orang yang proses loan tu, dia minta duit pada peminjam. Jadi saya pun pelik lah, sebab saya pun sebenarnya pernah buat personal loan kan. Kalau loan rumah tu memang biasa lah kan, loan rumah memang dah biasa saya buat. Personal loan pun saya pernah buat, keluarkan duit dari credit card pun saya pernah buat kan. Bukan sebab saya buat tu untuk pakai duit, tapi saya nak test sistem tu kan. Saya pernah buat loan credit card, saya keluarkan cash daripada credit card. Cucuk pun pernah buat loan daripada phone pun pernah. Okey, jadi buat personal loan pun pernah, buat refinance pun pernah kan. Jadi bila apa yang pengalaman saya kan, apa yang saya buat berbanding dengan apa yang dia apa kita panggil, yang dicerita tu, agak berbeza kan. So agak berbeza. Berbeza macam mana? Berbeza sebab dia, kita panggil, peliknya bila yang saya buat, kalau katalah kita apply loan katakanlah 50,000, so bank akan bagi 50,000 kan. So bergantung kepada interest semua everything, lepas tu kena sign agreement semualah. Tapi peliknya yang ni adalah dia nak bagi 50,000, tapi peminjam kena bayar. Peminjam kena bayar pula. Jadi bila peminjam kena bayar ni, jadi macam saya pun jadi pelik lah. So kat situ je dah pelik lah. Okay, dah pelik. So sekejap lagi saya akan share dia punya screenshot daripada orang yang bertanya kepada saya, berbual, apa maksud saya, dia tanya kenapa boleh jadi macam tu, apa pendapat encik, semua everything. So hari ni saya rasa saya nak share lah, sebab agak licik cara dia, dan yang paling penting, dia punya cara tu nampak macam legit kan. Sebab ada, saya nampak dia tunjukkan transaction screen daripada sistem bank. Okey, dia tunjukkan business card bank daripada pegawai bank. Lepas tu dia tunjukkan lagi beberapa dokumen, dan yang paling dahsyat sebenarnya, dia tunjukkan buat floating account. Itu memang pada saya satu benda yang, kalau orang yang tak faham pasal sistem banking, dia akan rasa macam benda tu genuine lah. Jadi hari ni saya nak kongsikan benda ni kepada anda semua. So sebelum tu saya nak test, suara okey tak suara? Cuba komen sikit dekat ruang komen, suara okey tak? Saya tak tahu sama ada suara okey ke tidak. Kalau okey, cakap okey, boleh letak di ruangan komen. Sementara tu boleh share dulu kepada siapa-siapa, kawan-kawan ke ataupun you punya group ke, untuk sama-sama belajar lah malam ni. Saya sebenarnya dah lama tak buat live dekat Facebook ni. Hari ni saya nampak ada macam free sikit, so saya rasa saya nak buat live lah kan. Sebab nak buat video ni panjang, nak kena edit leceh lah. Saya rasa saya live lagi senang. So mungkin boleh share dulu kan, pada kawan-kawan, bagi invite orang lain masuk dulu. Suara clear, terima kasih. Okay. So jadi saya nak minta tolong anda semua, bila anda dah tahu benda ni, anda dah belajar benda ni, saya nak masing-masing kena ada satu kita panggil inisiatif untuk bantu orang lain.
kan, untuk bantu orang lain yang mungkin dia mengalami simptom-simptom ataupun tanda-tanda kena scam disebabkan oleh personal loan. Sebab saya perasan bila masa PKP ni, lepas PKP ni memang terlalu orang terdesak sebenarnya, orang terdesak nak buat nak bayar macam-macam, lepas tu nak gunakan duit untuk emergency kan. Lepas tu ada yang paling banyak sebenarnya adalah untuk kembangkan bisnes lah, ataupun nak start buat bisnes. Jadi dia orang buat loan. Bila buat loan ni, mula buat loan ni paling senang personal loan je lah. Sebab kalau loan contoh macam you nak loan di refinance ke everything, kadang-kadang susah. Tapi disebabkan oleh mudahnya loan ni, personal loan ni dibuat kan. Jadi ramai orang ingatkan macam senang je apply loan, melalui telefon dia dapat. Sedangkan banyak orang kita panggil penipu-penipu kat luar tu, scammer-scammer kat luar tu, dia gunakan peluang untuk scam orang disebabkan oleh kesempatan kita panggil kesempitan kewangan ni. Okey. Okay, boleh share dulu pada grup-grup kan. Mana-mana yang apa nak tahu, malam ni kita belajar sedikit pasal bagaimana taktik scammer buat kerja ni. Sekejap, saya nak share dekat saya punya page. Apa ni? Okey. Saya punya timeline. Okey, dah. Okey. So, saya nak mulakan. Okey ke ni? Berapa orang dah ni? Tak ramai malam ni Tak apalah. Tak ramai, kita start lah. Tak apa, nanti siapa-siapa yang agak-agak nak tengok, you boleh tengok dekat recorded recorded version lah. Okey. So, mari kita mulakan. Okey. Pertama sekali, apa yang anda kena faham untuk orang-orang, sama ada you sendiri walaupun tak pernah kena, tapi you kena alert benda macam ni. Pertama, dia attack orang-orang yang nak buat loan. Dan biasanya dia orang akan gunakan platform social media ni, sama ada WhatsApp ke, Facebook page ke, apa-apa lah, iklan ke, gambar ke, everything dia kata okey, personal loan. Dan yang paling dahsyatnya sebenarnya dia pakai bank punya nama kan, dia pakai bank punya nama. So ada yang RHB, ada yang CIMB, ada ni, dan nama-nama bank tu memang nama bank betul. Cuma cara dia buat tu seolah-olah betul, tapi sebenarnya saya tahu kenapa dia tak betul, because ada benda-benda yang memang tak logik. Untuk orang yang dah biasa buat loan, dia mesti tahu benda ni tak betul. Okay? So pertama sekali saya nak share. So ni jap. Ni contoh So ini contoh screenshot yang diberikan kepada saya oleh orang mangsa Dan kalau saya tengok dia punya screenshot ni, pada asalnya nampak macam genuine tau. Sebab saya tengok you tengok dekat, cuba tengok dekat screen ni, dekat dia punya URL tu kan, dekat atas screen tu kan, URL tu kan, rhbgroup.com. So nampak macam genuine tau, nampak macam real tau kan, nampak macam real semua everything. So saya tutup nama dia lah, nama, nombor akaun semua saya tutup. So dia bagi nombor 50,000. Tapi benda ni sebenarnya saya tanya mangsa tu lah, benda ni dia dapat dalam bentuk gambar. Maksudnya bukannya dia tengok live lah. So maksudnya scammer tu screenshot benda ni bagi dekat mangsa. So mangsa boleh tengok, dah masuk dalam sistem kan. So ada reference number semua everything. Jadi bila dah masuk dalam sistem, biasalah orang yang tengah nak apply loan ni, nama masuk dalam sistem, dia dah bunga-bunga lah. Maksudnya dah boleh ni, maksudnya dah tengah proses ni. Cuma you perasan kat bawah tu kan, dia kata ada payment details negatif 4,000 scoring, lepas tu status rejected. So kat sini lah sebenarnya trik dia. Kalau nak tahu, kat sini trik dia macam mana? Sekejap, saya tunjukkan sekali lagi. So trik dia macam mana? Trik dia adalah dekat negatif 4,000 scoring tu, dia letak warna merah dan rejected. So itulah trik dia. Jadi dia akan cakap, scammer tu akan cakap dengan orang yang apply loan tu, cik punya loan tak lepas lah. Sebab apa? Sebab ada scoring tak cantik, dia kata. Perkataan dia scoring tak cantik. Bila scoring tak cantik, maksudnya orang akan tanya-tanya, so macam mana nak buat? So dah nampak 50,000 ni dah masuk dalam sistem ni. Tinggal nak release sikit je.
Jadi nampak tak macam mana orang tu manipulate kita punya mind supaya rasa macam alamak, dah nak dapat ni, sikit lagi. So dan scammer ni pula dia akan main. Dia akan cakap, "Cik, kalau cik boleh settlekan 4,000 ni kan, bank akan releasekan payment." Nampak? So 4,000 you terdesak kan, orang yang meminjam ni terdesak dia nak 50,000. So dia usaha untuk cari 4,000. Dan scammer ni pandai. Kan? Takkan you tak nak. Saya nak offer you 50,000 ni. Kan? You bayar 4,000, you akan dapat 50,000. So nampak tak macam mana dia main. Sedangkan sebenarnya benda ni saya tengok dah, saya rasa macam pelik. Sebab kalau scoring ni, biasanya yang saya faham kan, scoring ni disebabkan oleh you punya DSR. Kan? DSR maksudnya debt service ratio. You punya DSR scoring tu mungkin dah terlalu tinggi kan, more than 70%, menyebabkan bank tak boleh nak bagi loan lagi dah. Sebab kalau you bagi loan kan, tendensi untuk you tak bayar tu tinggi. Jadi bila tendensi you tak bayar tinggi, jadi kita panggil orang yang meminjam ni berisiko untuk tak bayar loan tu lah. Bila berisiko tak bayar loan, menyebabkan bank tu takut rugi lah. Jadi dia tak luluskan loan tu. So itu yang saya faham lah, DSR tu. Tapi dalam kes ni saya tak sure macam mana dia dapat. Tapi saya tahu saya takut satu benda je sebenarnya. Saya takut kalau kes-kes macam ni ada sedikit daripada bank tu sendiri. Yang tu memang saya rasa agak teruk lah kalau macam tu kan. So mungkin dia ada kaitan dengan pegawai bank yang kerja bank tu untuk dapatkan screenshot ni supaya dia buat fake report ni kan. Kenapa saya pakai contoh RHB ni, sebab ni adalah real screenshot ataupun real screen yang dibagi kat saya. Jadi saya nak tunjuk kat you, anda semua, bagaimana benda ni berlaku. Dan kalau anda tengok tarikh dekat screenshot dekat page ni adalah 6/9/2022. Bukan lama tau, baru punya kan, baru punya kes ni. Jadi bulan ni punya kes. Ada orang tanya saya. Jadi saya rasa benda ni dah melampau sebab dah banyak sangat kes, ada yang kena 2,000, 3,000 kan. So saya rasa macam saya pula kena jawab benda yang sama je. Saya kena jawab benda yang sama je. Jadi saya fikir, saya rasa bagus kalau saya buat video yang cerita detail benda ni supaya anda faham. Kan, bila personal loan ni, proses dia bukan macam ni. Sebab saya sendiri pernah buat personal loan. Saya pernah buat personal loan, saya pergi bank, saya tanya, okey, saya nak buat loan kata 50,000. Dia suruh isi borang. So isi borang semua everything, lepas tu dia suruh bagi dokumen yang diperlukan. Slip gaji, IC depan belakang. Kalau you buat bisnes kena ada ISSM. Lepas tu kalau katakanlah you ada declare income tax, you kena bagi borang B. Dia nak tengok you punya bank statement. Dia tengok duit masuk sama tak dengan dalam you punya bank kan. You punya yang statement income statement tu sama tak dengan bank statement. Lepas tu dia nak tengok juga kalau you ada bayar zakat, kalau you ada bayar income tax, kalau you ada bayar EPF. So kat situ lah sebenarnya dokumen-dokumen yang diperlukan oleh bank. Tapi dalam kes ni dia tak minta semua benda tu. Dia cuma isi borang, lepas tu tiba-tiba okey cik, you punya loan dalam proses, tapi ada masalah scoring, kena bayar. So kat situ jadi pelik lah saya kan. Jadi kes-kes macam ni, orang yang tak pernah buat loan, dia tak tahu. Dia tahu dapat duit dia. Kan? Dia tahu dia cari kat internet personal loan. Lepas tu pula banyak iklan-iklan personal loan dekat internet. So terkena macam ni. Okay? So ni saya nak share sikit. Kan? Ni dia tanya saya lah. Ini message pertama sekali dia tanya saya. Dia kata, salam tuan. Saya nak apply RHB Bank. Credit scoring saya negatif 4,000 dan bank minta saya bank in RM4,000 untuk naikkan scoring. Betul ke sistem tu? Saya tanpa fikir panjang tu saya cakap scam je. Kan? Sebab saya dah banyak kali kena kan. Dah banyak kali terima macam ni. Jadi saya cakap scam lah. Saya rasa benda tu scam. Saya rasa saya confident benda tu scam. So reply terus scam. Lepas tu dibagi screenshot yang saya cakap tadi. Page ni. Dibagi ni. So saya buka, saya tengok everything kan. Wish, macam real kan. Macam real. Saya macam betul ke ni? So pada masa yang sama cakap saya pun mula macam goyang juga cakap betul ke ni kan, nampak macam betul. Saya tengok dia punya URL semua everything. Tapi kan saya tanya lagi ni siap ada dia punya business card lagi. Ni screenshot daripada real screenshot nombor telefon semua everything kan. So bila orang guna macam ni kan, sepatutnya kita jangan terus percaya sebab dia boleh ambil nombor telefon siapa-siapa, nombor kad siapa-siapa kan masuk dalam ni. Jadi orang yang tak biasa, sekarang masalahnya orang tak biasa sekarang ni. Orang tak biasa dengan loan, dia rasa macam, ish, benda ni genuine ni pegawai bank ni. Okey. Dan
Satu benda je saja yang saya trap, saya tanya orang mangsa ni, saya tanya, dia suruh bayar negatif 4,000 tu scoring tu, nak naikkan tu kena bayar. Saya tanya soalan dia, duit tu bayar kat siapa? Tu saya nak tanya, duit tu bayar kat siapa? Jadi bila bayar kat siapa tu lah saya tahu benda tu, saya menguatkan lagi bahawa benda ni adalah scammer, kan? Memang scam. Sebab apa? Sebab kalau katakanlah logik akal dia, negatif 4,000 tu RHB nak, kan? RHB nak, kan? Mestilah duit tu bank in pada akaun RHB. Tapi masalahnya sekarang ni, nak bank in ke akaun RHB, nak bank in ke akaun siapa? Kalau kita ada duit, ada akaun RHB, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak ada akaun RHB, duit tu nak bank in kat siapa? So saya tanya dia lah. Saya tanya, so nak bank in kat siapa? So dia bagi satu benda yang saya dah agak dah. Dia bagi dekat satu nombor akaun. Saya cerita detail ni, kan? Sebab potensial mungkin orang yang sama gunakan akaun ni untuk menipu ni. Saya bagi nombor akaun semua siap-siap supaya anda semua tak terjerat. Okey, anda semua tak terjerat. So tiba-tiba nama Ku Hon Chin pula ni, kan? Lepas tu Bank Simpanan Nasional. Saya cakap, apa kena mengena? Saya tanya lagi, kenapa bayar kat Bank Simpanan? Sedangkan benda logik, you sekarang nak buat apply loan dengan RHB. Okey, nak apply loan dengan RHB. Lepas tu dah lah nak apply loan dengan RHB. Sekarang ni RHB kata scoring keluar negatif, kurang negatif 4,000. Apa pasal nak bayar dekat BSN account Ku Hon Chin ni? Apa kena mengena Ku Hon Chin dengan you punya loan? You nampak tak kat situ? Saya tengok benda ni, habislah. Lepas tu saya tanya, dah bayar ke belum? Kita tengok. Rupanya dia dah bayar 2,000. Dia minta 4,000. Dia dah bayar 2,000. Lepas tu ada pula, kan, dia bagi sekali, kan. Tapi tu cakap peliknya, macam mana saya tak tahu macam mana orang boleh sebab saya tengok nombor akaun ni, RHB Group ni, Facebook ni, saya rasa betul RHB punya nombor akaun page. Tapi nombor telefon tu, kan, saya tak tahu nombor telefon, mungkin FB punya page ni fake, kan, fake punya account, ataupun dia blast, dia screenshot video RHB punya page ni, lepas tu dia tulis nama, nombor telefon tu dia gantikan tempat lain, dia tap ke apa, macam-macam cara lah ni sebenarnya. Lepas tu orang tu mangsa call, lepas tu dia telefon balik, dia kata loan approve, kan? So dia suruh transfer 4,000. Jadi saya bila dia cakap yang macam ni, saya pun jadi macam, mungkin betul. Tapi yang kat sini tadi dah memang saya rasa tak yakin lah. Yang ni nampak macam betul, mula ni. Yang ni mula nampak betul. Lepas tu dia tunjuk yang ni, nampak macam betul. Walaupun dalam hati ni memang saya kata scam sebab sebelum ni dia modus operandi dia sama je. Lepas tu bila kat sini lagi cakap, tak betul ni. Tapi lepas tu dia balik kat sini pula. You nampak tak macam mana dia main? You bayangkan saya yang dah biasa macam ni pun rasa jadi macam, macam betul. Tapi sebab saya punya prinsip very simple. Kenapa kena bank in dekat orang ni? Kenapa kena bank in dekat orang ni? Itu soalan pertama saya. Siapa dia ni? Mana tahu, boleh confirm ke orang ni akan naikkan scoring? Itu je kita nak tahu. Sebab kita tak kenal orang ni. Dan kita nak bayar 4,000 ni bukan sikit. Kita nak pinjam 50,000, kena keluar 4,000. Jadi macam, itu yang kadang-kadang orang silap. Dia nak pinjam 50,000, dia kena bayar 4,000, end up dia berhutang dengan orang 4,000 untuk bayar 4,000 tu, dan lepas tu 4,000 tu kena scam. You tengok Okey. So dia kata nombor telefon ni 92068118 ni pernah call loan approve. Sebab sekarang ni you pelik-pelik. Orang boleh tap lah, orang boleh macam-macam jenis teknologi yang orang buat So saya cakap scam lagi. Lepas tu saya cakap macam ni lah. Sebab orang dia mangsa tu dia macam bersungguh-sungguh mengatakan benda tu memang genuine, memang legit. Saya masa tu pun banyak kerja, saya cakap macam ni lah. Saya buat reverse psycho sikit. Kalau tak percaya, bank in lah dalam akaun tu. Lepas tu tengok apa jadi. Dah ramai yang kena, saya cakap. Yang tanya ni pun dah berapa puluh orang tanya dah. Saya pun tak ingat, kan. Lepas tu dia baru dia cakap. Dia kata saya dah transfer 2K dan saya rasa pelik. Dia cakap masih tak lepas scoring. Tengok yang kat bawah tu masih tak lepas scoring. Lepas tu pula dah transfer 2,000, dia cakap tak lepas scoring. Lepas tu dia suruh top up lagi 2,000 tapi dekat nombor lain. You nampak tak?
So kat sini saya cakap, yang nak bagi loan RHB, ni simple untuk anda check. Ni tak payah masuk universiti, belajar tinggi-tinggi, tak payah. You tak payah tekan kalkulator, ini logik. Yang nak bagi loan bank RHB, contoh yang kes ni, yang set low scoring RHB, yang kena bayar, nak kena bayar 4,000 untuk naikkan scoring kat BSN. Nama akaun bank tu pula, saya cakap lah entah Cina mana dah. So takkan tak nampak lagi. So saya cakap memang gone lah. So saya cakap tu terang, saya pun tak nak argue lama-lama. Saya cakap, okay, you report polis lah. Kan, you report polis, mengatakan you kena scam macam ni, tengoklah apa yang polis boleh buat. Okay, so jadi kat sini saya ingin pesan kepada semua, kan, supaya berhati-hati, kan. Lepas tu saya cakap, tak apa. Apa kata, lepas tu tak lama lepas tu saya cakap dengan orang tu, apa kata you pergi bank ataupun you call bank, confirmkan balik. Ada tak nombor application tu. Tapi yang paling best ni dia. Yang paling best So mangsa tu dah contact saya, dia reply balik, dia minta ID pekerja, tapi dia bagi business card saja. Lepas tu dia bagi benda ni, dia buat floating. Dia buat floating. Maksudnya dia buat floating 2 days float. So bila katakanlah dia buat floating, bila kita key in bukan akaun kita, you tengok dekat akaun summary tu, kan, contoh macam ni akaun Maybank saya rasa ni. Okey, ada 2 days float, kan, 50,000. Current balance campur dengan duit balance yang ada dalam akaun dia ada 52,000. Jadi bila kena macam ni, kan, orang yang tak dirujuk ataupun kita panggil tak tahu macam mana dia punya ni, orang ingat benda tu betul. Okey, sebenarnya you tengok dekat bawah tu clearing check deposit. Maksudnya dia buat check tapi upfront payment. Kan? Dia buat post dated. So maksudnya check tu katakanlah boleh dia clear 3 hari atau 2 hari. Tu nampak? Check clear. Check clear 2 hari. So sebenarnya dia pun berisiko, kan? Dia pun berisiko sebab kalau katakanlah you dindong delay, dia tersilap langkah, check dia clear masuk akaun mangsa, mangsa dapatlah duit tu. Dia pula kena scam. Tapi takkan punya, dia dah tahu dah. Dia tahu bila nak kena cancel, bila. Sebab tu dia akan push pun untuk dapatkan 4,000 tu. So sekarang ni baru masuk 2,000. Dia minta lagi 2,000, kan. Tapi dah mungkin dia dah rasa orang tu mangsa dah kita panggil dah sedar benda tu silap, kan. Dan bila keluar macam ni jadi pelik juga. Dahsyat juga dia orang ni. Dia orang siap nak meyakinkan mangsa ni, dia buat check deposit 50,000, float 2 hari. Jadi orang yang tak faham dengan sistem banking ni, dia rasa macam duit dah masuk akaun tapi float lah. Memanglah float. Bila float you kena ingat, bila float orang tu boleh cancel. Macam kita issue check. Issue check dia tak clear, dia tak clear terus. Kan, you dah issue, you boleh cancel. Telefon bank, saya nak cancel check ni, saya silap bank in. Bank cancel lah check, kan. Check cancellation semua. So kalau orang yang tak biasa dengan sistem banking ni, dia ingatkan macam dah masuk, sedap lah, shock lah. Dan dia akan create satu urgency untuk mangsa ni bayang yang 4,000 tu, yang kita panggil reduce scoring tu, kan. Okey. So saya macam biasa, kan. Saya ni kalau saya ajar, saya dah cakap terang-terang, orang tak nak dengar, simple je. Saya cakap, okeylah. You back in lah. Back in, lepas tu you tunggulah 3 hari tengok 3 hari. Saya cakap sure floating tu hilang. Okey, tapi lepas tu, kan, dia pergi ke bank. Saya cakap okeylah pergi ke bank. Tak puas hati pergi bank. Lepas tu dia cakap dia dah pergi bank. Saya dah ke bank memang scammer. Tak ada record saya apply. Saya kena game semalam. Nampak? So sebab tu saya cakap, kalau kes macam ni you direct dengan bank, kan. Lepas tu nampak, kan, dia dah tahu dah. Lepas tu tak wujud pula staff tu. Tak wujud pun staff tu. Semua fake, kan. Jadi benda-benda macam ni kalau katakanlah dibiarkan, sepatutnya benda ni memang pihak berkuasa kena take note lah. Tapi kalau katakanlah mangsa tak report, mungkin tak tahu, kan. Jadi saya ambil inisiatif ni untuk share, mudah-mudahan ramai yang tahu. Tapi itulah, macam saya ni follower tak ramai. Bila follower tak ramai, siapa yang dapatlah. Siapa yang tak dapat, tak dapat lah. Tapi saya buat benda ni lebih kepada untuk saya record supaya kalau katalah next time ada orang lain yang nak tahu, anda boleh rujuklah video ni. Saya tak payah nak terangkan lagi detail, kan.
So modus operandi dia sama je. Bila you apply, dia akan minta you untuk bank in duit. Dia kata tak cukup kredit lah, tak cukup scoring lah, macam-macam alasan semua everything. So dari situ nanti kan you pun terpengaruh, lepas tu terbaik bank in. Lepas bank in, dia cancel balik floating tu dan habis duit. Macam tu lah cerita dia. Okay. Okay. Lepas tu saya tanya minta saya cakap dengan mangsa tu, cakap pergilah bank tanya kan. Lepas tu dia kata confirm memang dalam record tak ada apply semua everything, dah confirm 2000 tu gone. Lepas tu dia nampak dia punya consistency dia punya consistent tau. You bayangkan orang yang buat salah ni sangat confident, konsisten buat kerja tau. Follow up lagi. Walaupun nampak dah bunga-bunga tak, memang dia dah tahu dah ni benda ni memang scam. Dia masih follow up lagi. Message lagi. Dah tak ada 2K dah, 1,800 pun boleh tolong, nampak? Dia bagi diskaun lagi 200 kan. Lepas tu bank cakap tak wujud pun staff tu kan, tapi dia nak check, tapi mungkin rushing semua everything. So that's how, macam mana benda ni sebenarnya saya nak ingatkan kepada semua kan, sahabat-sahabat online semua sekarang. Di saat kita terdesak nak pakai duit, kadang-kadang kita tak alert benda ni macam ni. Jadi kita tak tahu pula, jahil kan, tak pandai pula sistem-sistem banking ni, menyebabkan benda-benda macam ni menjadi punca kan. Anda kena tipu. Dah lah tak ada duit kan, nak pinjam duit tu sebenarnya nak kembangkan bisnes, tak pasal-pasal pula hilang duit. Jadi pada saya, daripada anda terus nak shortcut pinjam duit daripada bank, lebih baik anda belajar macam nak simpan duit, macam nak manage duit. Dan kalau katalah betul-betul nak pinjam duit, buat cara yang betul, pergi ke bank ataupun deal dengan bank direct. Pastikan isi borang semua everything daripada banking. Dan nombor 2, pastikan dia tak minta duit. Okey. Sebab kebanyakan yang scam macam ni minta duit lah. Kan, sebab saya kalau katakanlah kalau dia nak tolak pun, dia tolak daripada loan yang dibagi tu. Itu pun tak banyak. Mungkin untuk stamping ke, untuk apa semualah. Kan. Jadi kes-kes macam ni very simple. Kalau anda tak faham cara banking buat loan punya proses, so anda mudah untuk kena game lah. Jadi bila anda faham, mudah-mudahan walaupun sedikit ilmu yang saya kongsikan ni, tak lama, setengah jam je kan, konten pun biasa-biasa je, mudah-mudahan dapat selamatkan you daripada kena tipu lah kan. Dan kalau boleh share pada orang lain kan. Kalau katakanlah ada simptom macam ni, cakap terang je, ini scammer ni. Jadi sebelum dia bayar, yang macam ni dah kena bayar dah 2,000, tak pasal-pasal 2,000 kan. Kita nak kumpul 2,000 tu berapa lama? Saya silap setahun nak kumpul. Tak pasal-pasal scammer tu dapat collect dalam satu hari. So that's how macam mana scammer kena dahsyat kan. Digunakan semua teknologi yang ada. Jadi tugas kita sebenarnya untuk naikkan kita punya ilmu pengetahuan. Sesiapa yang pandai tu share lah kan pada orang ramai. Macam saya memang sentiasa bagi konten-konten pasal kewangan ni. Anda boleh follow saya punya Facebook Abidi Aziz Riyadi, ataupun saya punya personal Facebook Aziz Riyadi kan, ataupun anda boleh follow saya, subscribe saya punya channel YouTube. Sebab channel YouTube tu lagi video yang panjang-panjang dan banyak konten-konten yang full konten lah. Cuma kalau macam you suka video pendek-pendek, you boleh pergi saya punya TikTok lah, Ibdi Aziz Riyadi juga. Anda boleh check kat sana. Okay, so dan terbukti bila saya minta orang tu check dengan bank, memang fake. Kalau you tengok dalam screenshot ni pun dah kena 2,000, lepas tu bagi diskaun lagi 1,800. Cuma bayar 1,800 boleh proceed, diskaun lagi 2,000, diskaun lagi 200. So nampak tak macam mana dia konsisten nak juga duit tu. Okay, so itu saja saya punya sharing kan, saya punya sharing malam ni lah. Okay, so kita cuba tengok kok ada yang nak kita panggil apa, yang nak tanya dekat komen ke. Ada ke yang nak tanya? Okey, kan? Okey, Ahmad Al-Walid, DSR burst scoring fail. Okey. So DSR burst scoring fail, maksudnya you punya hutang, you punya apa kita panggil, you punya kadar hutang dengan you punya income dah tak maksudnya debt service ratio. So maksudnya hutang you dah terlalu tinggi. Maksudnya tak boleh nak hutang lagi. Maksudnya kalau katalah apply loan memang tak lepas lah. Itu masuk debt apa ni, scoring tu, negative scoring tu.
Tapi sebab kita panggil scammer ni, dia apa? Dia tengok ni Sekejap, mana? Page ni, page asal tadi. Okey ni. Sebab scammer ni pandai dia pandai dia gunakan taktik ni. Taktik ni. Pak Ibu tu jadi macam mangsa kena bayar. So orang yang tak tahu memang kena lah. Tapi orang yang tahu memanglah tak kena. Orang yang tahu dia tahu benda ni scammer lah. Okey. Roslina Zai, scoring selalu record bank payment tak cantik ataupun scoring income tak mencukupi, atau gaji atau tahap pekerjaan rendah. Betul lah tu. Jadi itu masuk scoring tu. Tapi scoring yang dicanangkan oleh kita panggil scammer ni, dia buat seolah-olah scoring tu you kena bayar. You kena bayar because of you punya scoring tak cantik, kena bayar. Tapi nak bayar kat siapa? Bayar dekat orang yang you tak kenal, tak siapa-siapa, nombor akaun pula akaun lain daripada yang you buat loan. Memang ya Allah, memang saya cakap ini tak betul lah. Memang confirm tak betul. Confirm tak betul So itu sahaja kan. Ada lagi soalan ke? So kalau tak ada soalan, saya rasa itu je kot kan untuk malam ni. Okey, saya nampak tak ada soalan lagi kan setakat ni. Terima kasih kepada yang join malam ni kan. Saya pun tak buat promotion ataupun kita panggil besar-besaran. So, kebetulan saya rasa macam free malam ni. Saya terus set up saya punya set ni dan saya buat slide, simple slide. Lepas tu saya online lah. Saya harap sedikit perkongsian saya ni dapat membantu anda untuk lebih alert pasal scammer punya kerja kat luar. Sebab saya tak nak lah sampai kadang-kadang kita ni dah tak ada duit kan. Memang dah tak ada duit, disebabkan tak ada duit tu kita nak terdesak nak pakai duit, lagilah tak ada duit disebabkan kena tipu kan, bertambah-tambah beban pula. So itu saja, terima kasih banyak-banyak kan. Boleh saya akan simpan video ni dekat saya punya page, anda boleh tengok ulang-ulang, mungkin boleh share kepada kawan-kawan. Okey, so itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.